Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Anas Nigawi. Nombor mesej saya 052281. Okey, untuk video pembincangan ini saya akan cuba menceritakan atau menerangkan tentang tajuk saya, iaitu sumbangan 3 tokoh Khalifah Bani Umayyah dalam perundangan Islam. Okey. Kita akan pergi ke slide pertama, iaitu latar belakang kerajaan Bani Umayyah. Nama kerajaan ini diambil sebenarnya nama keturunan Bani Umayyah, iaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, iaitu merupakan peniaga yang terkenal yang kaya dan berpengaruh. Kerajaan ini diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan selepas peristiwa penyerahan kuasa daripada Sayyidina Hasan bin Ali untuk mengelakkan perpecahan umat Islam. Pada tahap pertama, pemerintahan telah berpusat di Damsyik dengan menggunakan gelaran khalifah yang diasaskan oleh Khalifah Muawiyah. Pada tahap kedua pula, telah berpusat di Cordova dengan menggunakan gelaran Amir yang diasaskan oleh Abdul Rahman Al-Dakhli, iaitu Abdul Rahman I. Sebab keruntuhan Bani Umayyah pada tahap pertama adalah disebabkan atau akibat serangan gerakan Abbasiyah. Hampir keseluruhan kerabat Bani Umayyah telah terbunuh. Tetapi Abdul Rahman berjaya melarikan diri daripada Ustaz ke Palestin, Afrika, Maghrib dan Sepanyol. Okey, untuk slide kedua, iaitu sebab pemilihan tajuk saya ialah faktor atau sebab dengan pemilihan tajuk ini adalah kerana ia dapat menarik perhatian saya untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang tajuk ini. Antaranya ialah banyak menceritakan tentang kegenangan pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Terdapat banyak sebab atau faktor yang mengenai kegelangan kerajaan Bani Umayyah, seperti khalifah bersifat cekap dan bijaksana dalam mentadbir dan memajukan negara. Selain itu, kecintaan yang tinggi akan ilmu pengetahuan dalam kalangan pemerintahan serta rakyat jelata. Kekuatan barisan tentera yang sanggup mempertahankan tanah air dan menyebarkan dakwah dengan cara semangat jihad yang tinggi dalam kalangan umat Islam pada zaman tersebut. Ia telah dijadikan salah satu faktor yang penting terjadinya kegemilangan pemerintahan tersebut. Selain itu juga terdapat kesan positif kegemilangan pemerintahan Bani Umayyah terhadap masyarakat pada zaman itu. Antaranya ialah lahirnya sarjana-sarjana Islam yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya, khalifah juga telah berusaha dalam meningkatkan ekonomi rakyat. Kesan positif lain yang terdapat dalam kegemilangan ini ialah rakyat dapat menikmati kemudahan yang disediakan oleh kerajaan dengan mudah. Semua kesan ini adalah perkara yang perlu dicontohi bersama. Di samping itu juga, terdapat juga beberapa kejayaan yang telah dicapai oleh kerajaan Bani Umayyah sewaktu dalam pemerintahan mereka yang telah menarik perhatian saya untuk mengetahuinya. Contohnya, berjaya menubuhkan Baitul Mal dan menguruskan sumber pendapatan Baitul Mal, iaitu kharaj, cukai tanah, ijziyah, cukai perlindungan, zakat, usyur, iaitu cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian, dan ganimah, iaitu harta rampasan melalui perang. Di samping itu juga, kejayaan yang berjaya dicapai sewaktu pemerintahan Bani Umayyah adalah Cordova yang telah menjadi pusat ekonomi antarabangsa dan muncul sebagai
pusat perdagangan antarabangsa yang memberikan impak yang positif dalam memajukan perusahaan. Seperti perusahaan barang terdikar, perhiasan daripada emas dan sebagainya. Okey, kita seterusnya kita akan pergi ke poin kita di tajuk ini, iaitu sumbangan 3 tokoh Khalifah Bani Umayyah dalam perundangan Islam. Okey, untuk yang pertama iaitu dari segi aspek ketenteraan, iaitu tokohnya Abdul Malik bin Marwan. Antara sumbangan kerajaan Bani Umayyah adalah dari segi ketenteraan. Tokoh atau khalifah yang terlibat adalah ketenteraan dalam sumbangan ketenteraan ini ialah Abdul Malik bin Marwan. Semasa beliau mewajibkan rakyat menjadi tentera untuk berperang dan beliau juga menubuhkan Diwan Al-Jundu yang dipertanggungjawabkan mentadbir dan menguruskan hal ehwal ketenteraan. Kekuatan tentera ini telah memberi kesan kepada perluasan negara dan dakwah Islam. Antara tokoh tentera yang cemerlang pada waktu itu adalah Muhammad bin Al-Qasim As-Saqafi yang bertindak membuka wilayah Sind di India. Sumbangan ini bermula dengan menubuhkan 5 pasukan tentera yang ditiru oleh Gerakan Parsi. 5 pasukan tentera tersebut mempunyai nama dan juga peranan masing-masing. Pasukan pertama diberi nama sebagai Halbu Al-Jaisu yang dikenali sebagai teras tentera. Manakala pasukan tentera yang kedua diberi nama Al-Maimanah ataupun bertindak sebagai sayap kanan tentera. Seterusnya pasukan ketiga sebagai sayap kiri tentera diberi nama sebagai Al-Maisarah. Dan seterusnya pasukan yang bertindak sebagai bahagian hadapan diberikan nama sebagai Al-Muqaddimah. Dan pasukan yang terakhir iaitu pasukan kelima adalah tentera yang berada di barisan belakang iaitu Safa Al-Jaisi. Terdapat juga banyak sumbangan lain yang disumbangkan sewaktu pemerintahan Khalifah Bani Umayyah terhadap kerajaan beliau sendiri. Antara sumbangan yang diberikan adalah dengan menubuhkan angkatan tentera yang teratur dan dilengkapi dengan peralatan yang serba moden seperti kapal perang. Sumbangan seterusnya adalah tentera itu terdiri daripada angkatan berkuda, pasukan bersenjata dan juga tentera yang berjalan kaki. Tentera ini juga dilatih untuk berperang pada musim panas dan juga musim sejuk. Mereka juga telah menyusun tentera laut yang berjumlah sebanyak 1,700 kapal perang dan juga membina tentera laut yang berpusat di Tunisia. Selain itu, pelabuhan di Syria dan Iskandariah mesti juga dimajukan sebagai pekalan tentera. Okey, itu adalah sumbangan dari aspek ketenteraan yang disebabkan oleh tokoh Abdul Malik bin Marwan. Seterusnya aspek kedua iaitu aspek pendidikan yang disebabkan oleh tokoh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di sini kita dapat lihat bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah atau tokoh yang terlibat dalam sumbangan ini, yang mana beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan luas dalam bidang Al-Quran, tafsir, hadis dan juga nahwu. Sumbangan yang beliau telah berikan ini telah melahirkan ulama dalam bidang Al-Quran dan perundangan Islam seperti Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik di Madinah. Seterusnya dalam sumbangan pendidikan ini juga telah ramai melahirkan tokoh-tokoh seperti Khalil bin Ahmad, iaitu seorang pakar dalam bahasa Arab, Abu Al-Aswad Al-Dawli yang diperkenalkan tanda baris atas, baris bawah dan
tepan bagi membantu mereka untuk membaca Al-Quran dengan cara yang lebih sahih. Selain itu, kota Basrah menjadi pusat penyebaran ilmu serta bahasa Arab menjadi bahasa pengantar ketika itu. Di samping itu juga, sastrawan mendapat tempat di istana. Antaranya ialah Al-Farasdaq, Jari Amru bin Abi Rabiah dan Jamil Al-Azri. Masjid dan istana juga menjadi pusat pendidikan yang penting serta kegiatan penulisan, pembukuan dan juga pembinaan perpustakaan yang telah mewujudkan beberapa disiplin ilmu yang dikenali sebagai Al-Tadwir. Okey, itu adalah dari segi aspek pendidikan yang disebabkan oleh Khalifah Umar Abdul Aziz. Seterusnya kita akan ke aspek yang terakhir, iaitu aspek ketiga, aspek ekonomi yang disebabkan oleh Abu Yusuf. Abu Yusuf yang mana beliau telah memberikan sumbangannya dari segi perdagangan. Kota Baghdad, kota Basrah dan juga Kahirah serta Iskandariah merupakan pelabuhan penting yang menjadi tumpuan saudagar seluruh dunia. Hasil industri perbuatan diekspor ke luar negara seperti ke Eropah, China dan juga India. Kabilah-kabilah ini membawa perdagangan melalui jalan barat. Pedagang-pedagang membawa barangnya ke luar negara melalui jalan dan kemudian membawa balik barangnya dari luar seperti rempah, batu kapur, tutera dan juga pemata untuk kegunaan dalam negeri. Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan pemerintahan Khalifah Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu monumental kerana pada zaman pemerintahan ini, pemikiran-pemikiran ekonomi lahir bukan berasal dari ekonomi murni intelektual Muslim, tetapi berasal dari hasil interpretasi kalangan ilmuwan lintas disiplin yang berlatar belakangkan fiqh, tasawuf, filsafat, sosiologi dan juga politik. Sumbangan lainnya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi salam, murabahah dan muzara'ah serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf sendiri yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim secara eksklusif membahas tentang kebijaksanaan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Sumbangan dari segi industri perbuatan. Segala hasil pertanian benarkan dijadikan bahan mentah untuk diproses menjadi berbagai jenis barangan. Antaranya ialah perusahaan tenunan dari kapas yang terdapat di Sabur. Terdapat juga permaidani yang dibuat di Parsi dan Iraq. Seterusnya adalah perusahaan hasil kaca telah dilakukan di Iskandariah, Syam dan juga kota Saidah. Selain itu juga perusahaan membuat tembikar yang bermutu tinggi telah diusahakan di Damsyik, Syam dan Asfahan. Di samping itu, perusahaan pembina kapal khususnya kapal perang telah diusahakan di Raudah. Okey, saya rasa itu saja penerangan saya tentang tajuk ini, iaitu sumbangan tiga tokoh Khalifah Bani Umayyah dalam pandangan Islam. Saya rasa itu saja untuk pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.